Kenji. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan proposal kajian kami yang bertajuk Persepsi Guru terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan AI dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan 2 Sandakan Sabah. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Siti Nursyidliani binti Muhammad Isa. Nama saya Nur Atika. Nama saya Tia Enci. Nama saya Eza Syazwani. Nama saya Nur Izati. Nama saya Jesilia Beni Julius. Okey, baiklah. Pembentangan kami ini akan dimulakan dengan bahagian pengenalan. Okey, baik. Saya akan mulakan bahagian pengenalan terlebih dahulu, yang mana bahagian pengenalan ni saya akan menerangkan berkaitan tentang perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga kesannya terhadap pelbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Baik, seperti yang kita lihat di bahagian pengenalan ini, antara inovasi yang semakin mendapat perhatian yang seperti yang kita tahu adalah kecerdasan buatan ataupun AI. Jadi dalam konteks ni, AI ni kita lihat mampu untuk meningkatkan kecekapan dan juga pelaksanaan tugasan harian manusia, serta AI ni juga memberikan impak yang signifikan khususnya dalam sistem pendidikan, seperti yang dinyatakan dalam kajian Salbihana Samsudin et al. Pada tahun 2024. Kemudian AI ni juga penggunaannya turut berperanan untuk membantu guru dalam merancang serta melaksanakan proses pengajaran dan juga pembelajaran ini menjadi lebih berkesan, interaktif dan juga sistematik. Sebab seperti yang kita tahu, teknologi AI ini sendiri membolehkan penyampaian kandungan pembelajaran yang disediakan oleh guru menjadi lebih menarik dan juga mudah dipahami oleh murid. Jadi, keadaan tersebut juga selaras dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 seperti yang kita tahu, yang mana kementerian sendiri menekankan bahawa keperluan untuk seorang guru ni harus mempunyai tahap kemahiran yang tinggi serta mengamalkan profesionalisme dalam PDP. Jadi kenyataan ini tadi juga turut disokong oleh kajian yang telah dilakukan oleh Nur Udwashikin Muhammad Rani et al. Pada tahun 2025. Seterusnya, apa yang saya boleh katakan pada bahagian pengenalan ini juga, AI ini dia berpotensi untuk mempermudahkan proses pembelajaran murid melalui penghasilan bahan pembelajaran yang lebih kreatif dan juga membantu guru ni mengurus masa guru ni menjadi lebih efisien. Di samping itu juga penggunaan AI ni kita dapat susun penyampaian isi pembelajaran menjadi lebih teratur dan juga jelas. Jadi sekaligus perkara tersebut meningkatkan kualiti PDP secara keseluruhan, sebagaimana penyataan yang saya letakkan sebentar tadi itu disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Norni Razak dan juga Helmi Norman pada tahun 2025. Namun, walau bagaimanapun, jika kita lihat tahap penerimaan terhadap penggunaan kecerdasan buatan AI ini dalam kalangan guru adalah tidak seragam, kerana ada segelintir guru yang bersikap terbuka namun mereka bersedia untuk mengaplikasikan teknologi ini, tetapi ada juga segelintir guru yang berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti kekurangan kemahiran, pengetahuan serta kemudahan teknologi yang mencukupi. Jadi perkara tersebut menunjukkan bahawa masih wujud lagi jurang dalam pelaksanaan kecerdasan buatan AI ini dalam bidang pendidikan, dan hal ini menjadi asas kepada kajian yang akan kami lakukan untuk meneliti sendiri bagaimana persepsi guru serta cabaran yang dihadapi oleh guru dalam penggunaan kecerdasan buatan AI dalam proses PDP. Seterusnya saya serahkan kepada Izati untuk bentangkan bahagian pernyataan masalah. Untuk pernyataan masalah penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan, dilihat berupaya meningkatkan
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran melalui pembelajaran diperbadikan serta peningkatan penglibatan pelajar. Tumiran et al. 2025. Selain itu, penggunaan teknologi AI mempunyai potensi bagi menambah baik kualiti PDP dengan menyesuaikan pembelajaran mengikut keperluan individu pelajar. Alia et al. 2025. Namun begitu, tahap penggunaan AI dalam kalangan guru masih berada pada peringkat sederhana dan rendah, menunjukkan bahawa kesediaan guru terhadap teknologi ini masih belum menyeluruh. Keadaan ini memperlihatkan masih wujud cabaran dan jurang dalam pelaksanaan AI khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan untuk memahami lebih mendalam tentang persepsi guru terhadap penggunaan AI dalam PDP, di samping mengenal pasti cabaran yang dihadapi dalam usaha mengaplikasikan teknologi tersebut dalam persekitaran pendidikan masa kini. Seterusnya saya serahkan kepada kaedah kajian. Seterusnya, kaedah kajian, pendekatan kuantitatif di aplikasi bagi memudahkan pengumpulan data agar tidak berlaku dalam jangka masa yang panjang. Tambahan pula, pendekatan tersebut juga sesuai untuk mengkaji aspek persepsi, kesan serta cabaran penggunaan kecerdasan buatan AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP secara sistematik dan objektif. Okey, seterusnya jenis instrumen Eza. Okey, untuk jenis instrumen pula, kajian ini kami membagikan kepada dua bahagian, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah melalui daripada kajian dapatan soal selidik, iaitu menggunakan platform Google Form. Borang ini akan diedarkan kepada responden menerusi aplikasi WhatsApp bagi untuk maklum balas yang diterima sebelum meneruskan proses analisis data. Di bahagian ini juga terdapat dalam borang soal selidik ini terdapat 4 bahagian iaitu A, B, C dan D. Bahagian A adalah mengenai demografi responden. Bahagian B pula mengenai objektif yang pertama iaitu menilai persepsi guru terhadap penggunaan AI ini. Manakala bagi bahagian C pula iaitu memberi penekanan kepada aspek keberkesanan penggunaan AI dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran PDP. Dan bahagian D iaitu memfokuskan terhadap pencabaran yang dihadapi oleh guru dalam penggunaan AI. Bagi sumber sekunder pula, iaitu sumber kedua, pengkaji akan menggunakan pelbagai sumber seperti artikel, jurnal dan penulisan ilmiah dalam melengkapkan analisis kajian inilah. So, seterusnya saya berikan kepada bahagian sambungan kepada instrumen ini. Kita balik kepada lokasi. Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan 2 yang terletak di daerah Sandakan Sabah telah dipilih sebagai lokasi kajian. Yang seterusnya sampel. Okay, seramai 30 orang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan 2 dipilih untuk menjadi sampel kajian. Pemilihan responden dilakukan secara persampulan mudah, di mana pemilihan dibuat berdasarkan kesanggupan guru untuk menyertai kajian ini. Yang seterusnya, kaedah analisis. Pada bahagian ini, data yang telah diperoleh akan diproses menggunakan analisis deskriptif. Seterusnya, hasil analisis akan dipersembahkan dalam bentuk jadual, catapai atau graf bagi menyusun hasil dapatan yang diperolehi. Okay, seterusnya, Jess, kerangka masa. Okey, bagi kerangka masa pula, pada minggu pertama, kumpulan kami akan pada minggu pertama iaitu bertarikh 20 hari bulan 4 2026, kumpulan kami mengadakan perbincangan bersama untuk menentukan tajuk dan lokasi kajian serta membagikan tugas kepada setiap ahli kumpulan. Minggu kedua pula,
pada tarikh 27 bulan 4 2026, kami membuat soalan-soal selidik dan memperbaiki melalui perbincangan. Dan pengedaran borang soal selidik dilakukan kepada guru Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan 2 sebagai responden kajian. Minggu ketiga pula, pada 4 bulan 5 2026, kami akan mengumpul dan menganalisis data hasil daripada borang soal selidik untuk dimasukkan ke dalam laporan. Dan minggu keempat yang bertarikh pada 11 bulan 5 2026, kami menyediakan laporan akhir kajian dan mengantar kepada pensyarah untuk tujuan penilaian. Kita beralih kepada kesimpulan. Okey, kesimpulannya, kajian ini memberi tumpuan kepada pemahaman terhadap pandangan guru mengenai penggunaan kecerdasan buatan AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan 2. Fokus utama kajian ini adalah untuk menilai persepsi guru, keberkesanan penggunaan AI serta cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini akan melibatkan 30 orang guru sebagai sampel bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang persepsi dan penggunaan AI dalam kalangan guru di sekolah tersebut. Data yang diperolehi nanti akan dianalisis menggunakan kaedah deskriptif dengan bantuan perisian SPSS bagi memastikan dapatan kajian kami ini dapat ditafsir secara sistematik, tepat dan mudah difahami. Secara keseluruhannya, kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang penggunaan AI dalam kalangan guru di samping menyumbang kepada usaha penambahbaikan amalan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dapatan kajian ini juga diharapkan dapat membantu pihak berkaitan dalam merancang strategi yang lebih berkesan, khususnya dalam menyediakan latihan dan sokongan yang bersesuaian kepada guru. Akhir sekali, kajian ini diharapkan dapat menyokong usaha memperkasakan penggunaan teknologi dalam pendidikan agar selari dengan keperluan pendidikan abad ke-21 serta perkembangan semasa dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih daripada kumpulan kami.